Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masa 1 minggu kebelakangan, jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam menunjukkan pengurangan, di mana kadar purata kes pada minggu ini sebanyak 420 kes sehari berbanding 578 kes sehari pada minggu lalu. Sebanyak 61,348 keputusan ujian ART dimuat naik ke aplikasi BulHealth dalam masa 1 minggu. 4.7% daripadanya adalah keputusan ujian ART positif. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Tidak ada kes yang berada di dalam kategori 5, yakni memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU, manakala 2 kes berada di dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kadar liputan vaksinasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam kekal berada di tahap yang tinggi, dengan 76.1% daripada keseluruhan rakyat dan penduduk negara ini telah mendapatkan dos ketiga vaksin dan 8.5% juga telah mendapatkan dos keempat. Sebanyak 385 kes baru telah dilaporkan, iaitu 384 kes hasil ujian ART dan 1 kes adalah hasil dari 262 ujian makmal RT-PCR. Little Kingdom Petting Zoo kini dibuka bagi kunjungan orang ramai. Terletak di Jerudong Park Playground, zoo berkenaan dilancarkan petang kemarin. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber Sumber Utama dan Pelancongan selaku pengerusi Lembaga Pengarah JPCC. Daeng Hajah Siti Nurzalina binti Pihin Orang Kaya Laila Raja Datuk Seri Laila Jasa Haji Abdul Rahman, pengurus am JPCC menjelaskan Little Kingdom Petting Zoo merupakan tempat unik di mana spesies haiwan dari merata dunia termasuk Afrika, Amerika Utara dan Selatan akan dibesarkan dan dijaga oleh pakar haiwan di negara ini terdiri daripada belia tempatan. Zoo ini juga menawarkan program edutainment khusus bagi para pelajar darjah pra hingga darjah 6. Inisiatif ke arah meningkatkan keluaran negara khususnya dalam industri pertanian dan agri makanan telah dan giat dilaksanakan bagi menggalakkan lebih banyak penglibatan pengusaha-pengusaha tempatan. Semasa sesi temu bual bersama pewarta RTB, pemangku pengarah pertanian dan agri makanan mengongsikan inisiatif-inisiatif yang diungkapkan oleh Kementerian Sumber Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan telah berjaya menarik penglibatan pengusaha belia berkecimpung dalam sektor pertanian sebagai bidang kerjaya yang menjana pendapatan. Melalui pelaksanaan program-program tersebut telah berjaya menarik penglibatan beberapa orang pengusaha belia dalam bidang pertanian seperti berikut. Program pembesaran perusahaan dari 56 pengusaha ini, 21 pengusaha adalah terdiri dari pengusaha belia dengan melibatkan tapak seluas 311.14 hektar, iaitu hampir separuh jua keluasan adalah diusahakan oleh belia. Di program pembedahan belia, sebanyak 6 siri program telah berjaya dilaksanakan sejak tahun 2018 yang melibatkan secara keseluruhan seramai 148 orang belia. Program belia yang ketujuh pada masa ini sedang dilaksanakan pada setiap hari Selasa dan Khamis secara hybrid, secara maya dan bersemuka juga, termasuk aktiviti lawatan ke ladang-ladang yang melibatkan seramai 50 orang belia. Dengan inisiatif-inisiatif ini, ia secara langsung dapat melahirkan belia-belia usahawan pertanian yang komited, progresif dan produktif bagi sama-sama menyumbang ke arah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dan mampan demi mencapai wawasan Brunei 2035. Terima kasih kepada Kerajaan Bawah Duli Yang Maha Mulia, khususnya Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan di atas kesempatan untuk mengusahakan tapak pertanian. Dan terima kasih juga kepada Jabatan Pertanian dan Agri Makanan
atas khidmat nasihat yang berterusan mengenai pembajaan dan penjagaan tanaman. Dibagi lagi another opportunity with another expansion of 20 hectares of land lagi. Majority yang kami ada masa ni adalah variety of durian. At the same time juga kami ada juga menanam. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan ke Bawah Duli, terutama sekali Jabatan Pertanian dan Agri Makanan di atas sokongan dan tunjuk ajar juga dalam penjagaan pokok-pokok juga buah-buahan. Lepas habis kursus, kami diberi 1 hektar tanah yang berada di kampung Berbuloh. Selepas kami punya hasil konsisten, kami diberi tanah di kampung Wasan. Terima kasih kepada pihak Kerajaan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia untuk memberi kami peluang untuk menjalankan usaha padi ini. Terima kasih kepada Kerajaan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia, khususnya Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan kerana telah memberikan peluang untuk mengusahakan tapak pertanian. Di samping itu juga, terima kasih kepada Jabatan Pertanian dan Agri Makanan atas khidmat nasihat yang berterusan, terutamanya mengenai pembajaan, kawalan penyakit dan juga penanaman. Tipuan bidaan berpotensi menjejaskan proses tender yang memberi risiko kepada agensi perolehan awam untuk membayar barang dan perkhidmatan pada harga lebih tinggi dan tidak kompetitif. Suruhanjaya Persaingan Negara Brunei Darussalam CCBD melalui Sekretariat Eksekutif menekankan perkara tersebut semasa sesi dialog bagi mengurangkan risiko tipuan bidaan dalam perolehan awam. Di bawah Perintah Persaingan 2015, 3 amalan anti persaingan utama yang dilarang termasuk perjanjian anti persaingan. Sesi dialog turut menggariskan kepentingan pegawai perolehan dalam mewujudkan proses perolehan awam yang kompetitif dengan slogan mencegah, mengenal pasti dan melapor. Sesi diteruskan dengan penyerahan bahan pendidikan termasuk poster bertajuk menentang tipuan bidaan di dalam perolehan awam. Antara yang menyertai sesi dialog para pegawai dari Jabatan Tenaga, Jabatan Perdana Menteri. Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian Hal Ehwal Muslimah dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Temburong dan Jawatankuasa Takmir Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar mengadakan bengkel menyempurnakan jenazah bagi kelas bimbingan Muslimah daerah berkenaan. Bengkel diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar. Bengkel yang disertai oleh 25 Muslimah itu bertujuan untuk memberi pengetahuan jelas mengenai tata cara pengurusan dan penyempurnaan jenazah kepada para Muslimah. Di samping galakkan penglibatan para Muslimah dalam hal ehwal kemasyarakatan secara aktif dan sukarela, bengkel seumpamanya akan dilaratkan lagi ke daerah lain. Tiga rakyat tempatan dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas satu pertuduhan di bawah kesalahan Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006. Muhammad Aiman Ashraf bin Haji Majid berumur 22 tahun, Awangku Abdullah bin Pengiran Jaafar 23 tahun dan Ampuan Muhammad Yusof bin Ampuan Ali Omar 22 tahun masing-masing didenda RM23,000 atau 13 bulan penjara jika gagal membayar denda dalam tempoh 6 bulan kerana memiliki 148 botol minuman keras pelbagai jenis. Semua barang tengah dirampas untuk dimusnahkan. Sebanyak 2,150 kartun rokok pelbagai jenama dirampas masa rondaan operasi Sepadu Task Force COVID-19 yang dijalankan baru-baru ini di kawasan tapak perindustrian Kampung Lumapas. Operasi Sepadu dijalankan dengan gabungan pasukan simpanan polis Sea Company, pasukan polis Diraja Brunei dan angkatan bersenjata di Raja Brunei. Menurut siasatan awal, para peronda menemui 3 buah kenderaan dan beberapa individu melarikan diri memasuki kawasan sempadan negara jiran setelah menyedari kehadiran mereka. Beberapa kotak bungkusan mencurigakan turut ditemui dan sejumlah lagi bungkusan kotak di kawasan persekitaran lokasi dipercayai cuba untuk diseludup masuk ke negara ini.
Kesemua barang rampasan termasuk kenderaan diserahkan ke Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi siasatan lanjut. 10 syarikat dikenakan tindakan kompaun di bawah Miscellaneous Offences Act Penggal 30. Operasi bersih bersepadu dan operasi bersih sepanjang awal bulan Ogos 2022 hingga pertengahan bulan Ogos 2022 yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan mendapati syarikat-syarikat berkenaan telah meninggalkan sampah-sampah binaan dan perniagaan, meninggalkan dan membuang bekas alat perkakas kenderaan dan membuang sisa cecair ke dalam longkang di kawasan Gadong. Manakala 16 rakyat tempatan dikenakan kompaun mengikut kesalahan di bawah perintah yang sama kerana membuang sampah bekas makanan dan minuman dan puntung rokok di sekitar premis dan gedung perniagaan di kawasan Gadong dan Kampung Beribi. Denda kompaun bagi kesalahan di bawah bab 12 atau mana-mana kesalahan di bawah Miscellaneous Offences Act Penggal 30 adalah tidak lebih RM1,000 bagi setiap individu dan tidak lebih RM2,000 bagi badan-badan korporat.